Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5 UKM. Cikgu harap semua berada di dalam keadaan sihat bersama keluarga. Okey. Bersama saya Cikgu Suhaida, Cikgu Sains kamu. Okey, akan masuk topik hari ini adalah topik tumbuh-tumbuhan. Cikgu harap murid sudah bersedia dengan buku teks dan alat tulis untuk mendengar video yang cikgu terangkan tajuk tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, hari ini cikgu akan masuk dua topik, iaitu cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan cara tumbuhan menyesuaikan diri daripada musuh. Okey. Okey, bila kita lihat, okey, di sini ada satu gambar rajah. Okey, ini dalam buku teks muka surat 93. Okey, di sini ada tepi kolam ikan yang mempunyai tumbuh-tumbuhan dan haiwan lah kat sini kan. Okey, tapi kita fokus pada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita lihat di sini ada pokok dandelion. Okey. Ni tumbuhan yang kita panggil dia pokok dandelion. Okey, dan pokok teratai. Okey, pokok teratai yang terapung di atas saya ni. Okey, persoalannya daripada gambar yang ditunjukkan ini, bagaimanakah pokok teratai ini membiak di dalam air? Okey. Okey, bagaimana pokok teratai ini membiak di dalam air? Okey. Jadi ini memang habitat pokok teratai lah. Dia memang suka duduk di memang habitatnya duduk di dalam air. Okey, jadi ciri-ciri khas yang ada pada pokok teratai ini, okey, untuk menyesuaikan dirinya dalam keadaan di dalam air ini, okey, dia mempunyai ciri-ciri khas. Okey, ciri-ciri khasnya ialah dia apa ciri-ciri khas yang boleh menyebabkan dia boleh hidup terus di dalam air? Okey, ciri-ciri khasnya daunnya berlilin, kemudian mempunyai pudung berspan menyebabkan dia terapung. Kemudian mempunyai akar yang panjang. Okey, akar yang banyaklah. Okey. Okey, jadi pokok teratai ni dia memang habitat dia memang duduk di dalam air. Tapi mempunyai ciri-ciri khas lah supaya dia dapat meneruskan hidup dan menyesuaikan diri dia daripada melindungi diri dia daripada musuh dan menyesuaikan diri dia dalam keadaan hidup di dalam air. Okey, jadi ciri-ciri khas yang ada pada pokok teratai ini membantu dia meneruskan hidup. Okey, meneruskan hidup dan membiaklah. Okey, dia akan membiak dengan banyak. Okey, jadi pokok teratai ni dia punya akar dia memang panjang. Okey, jadi dia mempunyai ciri-ciri yang membantu dia mempunyai ciri-ciri khas yang membantu dia mengelakkan daripada musuh makan dia. Contohnya ikan-ikan kan. Ikan-ikan dia takkan ganggulah habitat pokok teratai ni. Sebab di dalam bawah pokok bunga teratai ni dia ada satu akar yang panjang dan bersedirat lah. Okey, jadi haiwan-haiwan ni, ikan yang duduk di dalam air ni dia tak mengganggulah habitat dia. Jadi dia dapat membiak dengan banyak. Okey, kemudian mengapakah biji benih dandelion terbang apabila ditiup angin? Okey, ciri-ciri khas yang ada pada pokok dandelion ni, dia ringan. Okey, dia ringan. Biji benih dia ringan. Okey, jadi bila angin bertiup, dia akan terbang. Okey. Biji benih dia ni akan terbang, dibawa angin pergi ke tempat lain. Okey, fungsinya adalah untuk membiaklah.
dia terus membiak dengan lebih banyak lah. Di sekeliling lah ataupun daripada jauh daripada tempat induknya. Jadi dandelion mempunyai ciri-ciri khas dia. Dia boleh diterbangkan angin. Kemudian bila diterbangkan angin, dia dapat membiak dengan lebih banyak di kawasan yang lain. Jadi ciri-ciri khasnya ni mengelakkan pokok ni daripada rosak lah. Bila angin tiup, dia akan mengeluarkan biji benih keluar. Jadi dengan sifat dia yang ringan pada biji benihnya yang menyebabkan dia mudah lentur, ditiup angin kan. Jadi tak berlaku kerosakan lah pada tumbuhan tersebut. Tu cara dia melindungi diri dia. Okey, hari ni saya nak masuk topik pertama, melindungi diri daripada musuh. Jadi tumbuhan-tumbuhan memiliki pelbagai ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh bagi memastikan kemandiran spesiesnya. Maknanya dia kena melindungi dirinya supaya habitat dia ataupun spesies dia tu terus banyak. Dan terus membiak. Jadi dia tumbuhan ni dia macam haiwan juga. Macam yang lepas kita belajar tentang haiwan kan. Macam mana cara haiwan nak melindungi diri. Macam mana haiwan tu nak melindungi diri, nak mempertahankan spesiesnya. Dia ada ciri-ciri khas. Sama juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga mempunyai pelbagai ciri-ciri yang ada pada fizikal tumbuhan tersebut. Contohnya macam tadilah, ringan dan dia mudah ditiup angin. Kemudian dia dapat disebarkan di kawasan yang lain. Macam pokok teratai, daunnya berlilin, tak serap air. Jadi pokok tersebut sentiasa terapung. Kemudian akarnya yang kuat membantu pokok tersebut terapung di atas air dan mudah membiak dengan banyak. Jadi bagaimanakah ciri-ciri khas ini dapat melindungi tumbuh-tumbuhan dan mengelakkan diri tumbuh-tumbuhan tersebut daripada diganggu oleh musuh. Musuh ni maksudnya haiwan lah. Haiwan akan makan tumbuhan tersebut. Jadi bila dia ada ciri-ciri yang khas, haiwan tidak akan mengganggu tumbuhan tersebut. Jadi dengan ciri-ciri khas ni dapat melindungi dirinya. Tengok seterusnya. Ini adalah yang pertama ciri-ciri khas yang saya akan tunjukkan. Ini ada dalam buku teks. Di sini ada satu situasi di mana Melia dan adiknya pergi ke kebun datuknya. Jadi dia pergi ke kebun datuknya untuk mengutip buah durian. Jadi dia nak mengutip buah durian ni, dia pergi bersama adiknya Melia ni. Jadi dalam semasa dia mengutip buah durian, adiknya, "Aduh, tajamnya buah durian ini. Hati-hati adik, durian ni duri tajam ni, dapat melukakan musuh yang memakannya." Jadi di sini ciri-ciri yang ada pada pokok durian ni, dia mempunyai buah yang mempunyai banyak duri. Jadi duri yang tajam ini adalah fungsinya melindungi diri daripada musuh ataupun haiwan lah. Haiwan dia takkan berani nak sentuh durian tersebut kerana mempunyai duri yang tajam. Jadi dia dapat mengelakkan daripada dimusnahkan oleh haiwan lah ataupun musuh. Begitu juga dengan nanas. Nanas pun sama. Dia ada duri. Jadi haiwan-haiwan tidak akan mendekatinya kerana bahayalah. Dia akan tahu tajam kan. Jadi dia tak akan makanlah buah tersebut. Yang tadi duri mempunyai duri. Kemudian kita tengok seterusnya muka surat 94. Atuk, apakah itu? Ini getah, pokok nangka. Getah ni melekit untuk menghindarkan musuh daripada memakannya. Jadi mengeluarkan getah. Mengeluarkan getah adalah ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Jadi bila getah ada di batang pokok ataupun di buahnya,
pada bahagian tumbuhan tersebut mempunyai getah, haiwan ataupun musuh dia tidak akan mengganggu ataupun tidak makanlah. Jadi ini dapat menghindari daripada musuh. Kemudian tumbuhan tersebut dapat dibiarkan ataupun semakin banyaklah sebab tidak diganggu oleh musuh. Okey, pokok betik. Okey, pokok betik pun banyak getah pada buah dan daun dia, batang pada daun dia tu kan banyak getah. Jadi haiwan ni dia tak akan sentuhlah pokok tersebut. Jadi bila tak disentuh, pokok tersebut dapat meneruskan hidup ataupun melindungi diri daripada musuh. Okey, kemudian berbulu halus. Okey, berbulu halus ni kita tengok contoh pokok buluh lah. Pokok buluh, pokok labu, apa-apa pokok lah yang mempunyai bulu halus-halus tu. Okey, dia adalah mempunyai ciri-ciri untuk melindungi, ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. Kita tengok sini. Gatalnya daun buluh yang berbulu halus menyebabkan rasa gatal. Jangan sentuh daun buluh itu. Okey, jadi daun buluh itu bila kita sentuh ataupun manusia ke haiwan sentuh, dia akan menyebabkan gatal. Okey, jadi itu adalah ciri-ciri khas yang ada pada pokok buluh. Mempunyai bulu yang halus. Bulu halus tu adalah akan menjadikan kita gatal lah bila kita sentuh. Okey, pokok buluh, okey, pokok labu, apa-apalah pokok yang mempunyai bulu-bulu yang halus. Okey. Okey, kemudian kita tengok selain pada itu, ciri-ciri khas pokok yang mempunyai racun, okey, dia juga membantu melindungi diri daripada musuh. Okey, kita tengok dialog ni Bahaya, jangan petik bunga tu. Pokok alamanda beracun. Okey, bunganya. Racun tu dapat menyebabkan keracunan dan kematian. Okey, jadi ini pokok alamanda. Pernah nampak tak? Pokok ni banyak kan sebenarnya kan? Okey, jadi pokok alamanda ni adalah pokok yang beracun. Okey, nampak bunganya cantik kan? Okey, bila kita petik, pada bunganya itu ada racun. Pada daunnya tu ada racun. Okay, jadi batang, akar bunganya tu semua ada racun. Jadi racun tu dapat menyebabkan kita berlakunya keracunan ataupun kematian. Okey, selain pada tu pokok pongpong. Okey, saya pun tak pernah nampak pokok ni, memang jarang nampak. Okey. Siapa yang pernah nampak pokok pongpong ni, baguslah. Pokok pongpong ni buah dia ni beracun. Buah dia, batang dia, apa bahagian-bahagian yang ada pada tumbuhan tersebut mempunyai racun. Jadi racun ni dia mengelakkan daripada musuh memakannya lah. Okey. Okey, kemudian berbau busuk. Pokok-pokok ni banyak yang jenis bermacam-macam bau kan. Okey, ada yang bau wangi, ada yang bau busuk. Okey, ada setengah pokok ni memang berbau busuk. Okey, sebenarnya berbau busuk tu adalah ciri khas dia untuk melindungi diri daripada musuh. Macam pokok ni, pokok jermin ni. Busuknya. Itu pokok jermin, daunnya berbau busuk supaya tidak diganggu oleh musuh. Jadi daun yang berbau busuk ni dia dapat melindungi daripada musuh. Jadi musuh tak nak dekat lah. Sebab pokoknya berbau busuk. Selain pada tu pokok bunga, tahi ayam pun sama. Okey, dia mempunyai bau busuk, ciri-ciri khas dia. Okey. Okey, di sini. Okey, berduri tajam, mengeluarkan getah, berbulu halus, beracun dan berbau busuk. Ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesies. Okey, nyatakan ciri-ciri khas yang terdapat pada bunga pakma untuk melindungi diri pada musuh. Okey, bunga pakma. Siapa tahu bunga pakma? Okey, bunga pakma adalah bunga Rafflesia. Rafflesia. Okey, Rafflesia adalah bunga pakma, iaitu bunga yang terbesar. Okey, bunga yang terbesar di dunia. Okey, jadi itu adalah bunga pakma. Okey, bunga pakma ni dia dah hampir pupus tau. Okey, dia dah hampir pupus. Jadi kita kena pelihara semulalah supaya bunga pakma ni ataupun Rafflesia ni dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Okey. Okey, jadi bunga pakma ni dia nampak cantik tapi sebenarnya dia mempunyai ciri-ciri khas yang mampu melindungi, yang mampu mengelakkan
haiwan dekat dengan dia. Haiwan-haiwan takkan nak dekat dengan dia sebab dia mempunyai ciri khas, iaitu ciri khas dia apa? Okey, untuk lindungi daripada musuh. Siapa boleh jawab? Okey, cuba fikir apa bunga Pak Kemar ni buat untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, bunga Pak Kemar ni dia mempunyai bau yang busuk. Okey, bau busuk. Okey, bunga Pak Kemar ni baunya busuk sangat. Okey, itu adalah ciri-ciri khas yang ada pada bunga Pak Kemar ni. Okey, mempunyai bau busuk. Okey, jadi itu adalah salah satu cara dia melindungi diri daripada musuh. Okey, kita tengok info sains di bawah ni. Pokok jerman juga dikenali sebagai pokok penghalau nyamuk. Pokok ini biasanya ditanam di sekeliling rumah. Bau yang dibebaskan oleh daunnya tidak disukai oleh nyamuk. Okey, pokok jerman ni adalah pokok yang digunakan untuk menghalau nyamuk kerana pokok ni mempunyai bau yang busuk. Okey, baunya busuk. Jadi pokok ni biasanya ditanam di sekeliling rumah lah untuk mengelakkan nyamuk. Jadi nyamuk tak suka sebab bau dia busuk. Okey, itu adalah ciri-ciri khas dia. Kenapa nyamuk tak suka pokok tu? Sebab pokok tu mempunyai ciri-ciri khas berbau busuk. Sebab tu pokok jerman ni dia tujuannya menghalau nyamuk. Nyamuk takkan dekat. Jadi bila kita tanam dekat keliling rumah, nyamuk tak berani nak masuk sebabnya dia pun tak suka bau pokok jerman. Okey, jadi itulah keistimewaan ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan. Sama dengan macam haiwan juga. Okey, kemudian kita tengok ini kesimpulannya. Okey, tumbuhan melindungi diri daripada musuh dengan menggunakan ciri-ciri khas dia. Okey, pertama, berduri tajam. Contoh yang tadi saya terangkan, pokok durian, pokok nanas, pokok kaktus, apa yang punya duri yang tajam. Okey, itu adalah cara dia melindungi diri dia. Itu cara khas dia lah. Kemudian mengeluarkan getah. Okey, pokok tersebut dia akan mengeluarkan getah. Okey, pokok-pokok yang punya getah lah. Pokok apa yang kamu tahu? Okey, pokok getah, pokok betik, pokok nangka. Okey, jadi pokok-pokok ni dapat mengeluarkan getah. Okey, jadi mengeluarkan getah, jadi tumbuhan haiwan dia tidak mengganggunya lah. Okey, kemudian kita tengok berbau busuk. Okey, tumbuhan juga melindungi diri daripada musuh dengan mempunyai bau yang busuk. Macam saya cerita tadilah, pokok jerman, pokok bunga tai ayam. Saya ulangkan balik. Ni saya simpulkan. Kemudian berbulu halus. Okey, seperti pokok buluh, pokok labu. Okey, apa lagi yang pokok berbulu halus? Cuba awak fikir dan tengok di sekeliling rumah awak. Okey, beracun. Beracun tadi macam saya cakap lah. Pokok Pak Kemar. Lagi pokok apa yang beracun? Buah pompong. Okey. Dia beracun, mempunyai getah. Satu lagi pokok apa yang kita panggil? Yang tadi saya panggil pokok apa? Yang mempunyai ni pokok alamanda. Pokok alamanda adalah pokok yang beracun. Okey, jadi 5 ciri-ciri khas ni yang ada pada tumbuhan ni dapat melindungi dia daripada musuh dan dia dapat meneruskan hidup untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, ingat balik berduri tajam, mengeluarkan getah, berbau busuk, beracun dan berbulu halus. Okey, saya masuk topik yang kedua, menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan iklim. Cuba kita tengok dia baca kat sini ada satu situasi tentang pokok kaktus. Okey. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesies. Saya suka seperti ini. Panasnya cuaca di sini. Kaktus ni dia suka dalam keadaan panas. Tapi pokok bunga ni dia tak suka cuaca kat sini sebab panas sangat kan. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat ciri-ciri khas yang ada
pada kaktus. Dia suka duduk di kawasan, dia memang duduk di kawasan yang panas dan kering. Okey, jadi walaupun dia duduk dekat kawasan yang panas, dia masih dapat meneruskan hidup dia. Kerana apa? Kerana ciri-ciri khas yang ada pada dalam kaktus ni, dia mempunyai batang yang berair. Okey, bila batang berair ni, dia mampu menyimpan air di dalam batangnya untuk meneruskan hidup di dalam kawasan ataupun cuaca yang panas. Okey, selain pada batang yang mempunyai air, duri-duri yang berada pada badan-badan kaktus ni, okey, duri-duri yang awak nampak ni semua, okey, duri-duri ini adalah fungsi dia mengelakkan kehilangan air. Okey. Jadi batang berair dan duri yang halus ini adalah mengelakkan kehilangan air, okey, dalam kehidupan mereka lah. Okey, jadi dia ciri-ciri khas yang ada pokok kaktus ni memang sangat sesuai duduk di dalam kawasan yang panas. Okey, ni perubahan iklim dengan cuaca. Okey, kemudian kita tengok musim angin kencang. Okey, musim angin kencang, cuaca berangin. Okey, bagaimana pula tumbuhan boleh hidup dalam kawasan cuaca yang berangin? Okey, cuba tengok gini. Saya pokok kelapa. Saya mempunyai batang mudah lentur dan daun pecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Saya pokok ru. Saya mempunyai batang dan ranting mudah lentur, daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Okey, jadi di sini angin kencang ini bila angin kencang berlaku, tumbuhan-tumbuhan ini dia akan dapat teruskan hidup tanpa gangguan kerana dia mempunyai ciri-ciri khas. Okey, ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan yang kita lihat ni. Okey, ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan ni, pada pokok kelapa dan pokok ru ni, apa yang kita dapat lihat? Okey, pokok kelapa ni dia boleh hidup dalam keadaan angin yang kuat ataupun rintangan angin yang kuat kerana dia mempunyai ciri-ciri daun yang apa? Ciri-ciri daun yang berpecah-pecah. Okey, jadi bila daun berpecah-pecah ni, angin tiup kencang, dia tidak mudah melentur lah. Dia tidak mudah melentur kerana daun-daun pecah itu dia tidak menghalang angin. Angin boleh lalu. Jadi pokok kelapa ni dia tetap macam tu. Dia susah nak tumbang walaupun angin kuat. Okey, angin kuat yang tak berapa kuat lah. Okay, jadi bila daun berpecah ni membantu dia mengurangkan rintangan angin. Okey, cuba kita tengok pokok ru. Okey, pokok ru, kita tahu pokok ru mempunyai daun yang daun jejarum, daun yang berjarum. Okey, berbentuk jarum. Okey. Jadi daun yang berbentuk jarum ini mampu mengurangkan rintangan angin. Samalah macam daun yang pokok kelapa ni, daun pecah-pecah. Okey, tapi daun pokok ru ni daunnya berbentuk jarum dan dapat mengurangkan rintangan angin juga. Dua-dua ni dapat mengurangkan rintangan angin lah. Kerana dia mempunyai ciri-ciri yang ada pada dirinya. Contohnya tadi pokok ru, batang dia dan ranting dia mudah lentur. Maknanya mudah lentur tu bila angin tiup, mudahlah lentur. Okey, serta jarum berbentuk jarum pada daunnya untuk mengurangkan rintangan angin. Okey, manakala pokok kelapa pula, selain daripada daun berpecah-pecah, batangnya pun mudah lentur. Okey, batang pokok kelapa mudah lentur bila ditiup angin, tapi dia tak tumbang, dia cuma mudah dilentur. Pokok kelapa, pokok ru, okey, murid boleh cari sekitar keliling rumah murid ataupun belakang murid yang duduk di kawasan yang hujung kan, ada paya. Okey, jadi mungkin boleh jumpa lagi haiwan-haiwan yang ada dalam kawasan tersebut. Okey, jadi pokok kelapa ni dia mempunyai batang mudah lentur dan daun yang berpecah-pecah bagi mengurangkan rintangan angin kencang. Okey. Kemudian kita tengok, tadi cuaca panas kan?
Okey, ni tadi musim angin kencang kan. Okey, ni iklim panas dan musim kering. Okey, bila musim kering macam tadi saya cerita pasal kaktus tadi kan. Okey, kaktus ni dia mempunyai dua ciri yang ada pada dia. Okey, pertama batang yang berair, yang kedua mempunyai duri. Okey, duri halus. Okey, jadi pokok kaktus ni dia memang hidup di kawasan iklim yang panas, musim yang kering. Okey, jadi daunnya dia memang mempunyai duri untuk mengelakkan kehilangan air. Jadi batang yang menyimpan air pula dia memang bertujuan untuk mengelakkan kehilangan air lah. Samalah mengelakkan kehilangan air kemudian dia boleh menyimpan air pada batang tersebut. Dan akar yang panjang, okey, pokok kaktus ni mempunyai akar yang panjang. Akar yang panjangnya pula boleh bergerak jauh untuk menyerap air. Jadi fungsi akar ni menyerap air. Jadi bila akarnya panjang, dia dapat mampu mencari air di dalam tanah yang dalam. Okey, jadi dia fungsi pokok kaktus ni dia ada 3. Inilah termasuk akar lah. Okey, pertama berduri, duri halus pada batang dia. Kemudian batang yang mempunyai air dalamnya untuk menyimpan air. Kemudian akar yang panjang. Okey, ada 3. Itu cara dia mengawal pengeluaran air pada batang ataupun pada pokok kaktus tersebut. Jadi cuaca panas macam mana pun dia dapat bertahan. Ataupun kalau kat rumah kita ada bela kaktus, okey, pokok kaktus tu kita tak siram sampai seminggu pun dia tetap hidup. Kerana di dalam batang pokok kaktus tu mempunyai air. Okey, jadi bila air banyak, dia tidak mudah kekurangan air. Okey. Okey, kemudian kita tengok pokok tomato. Okey, pokok tomato ni dia mempunyai bulu halus lah. Dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Okey, bulu yang halus yang ada pada pokok tomato ni, bulu halus ni ada pada daun ni lah. Okey, daun, batang, okey, ada bulu halus. Okey, bulu halus ni dia dapat mengelakkan kehilangan air. Jadi bulu-bulu tu pada batang banyak kan. Jadi air tu dia terlindung lah daripada bulu-bulu tu. Jadi air tu tidak, ataupun batang tu tidak terdedah. Jadi sentiasa ada air dapat dikawal lah ketika cuaca panas. Okey, kemudian kita tengok daun kunyit. Okey, daun kunyit ni dia menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Bila cuaca panas ni, daun kunyit ni dia akan menggulungkan daun dia. Fungsi dia untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, kemudian pokok keladi. Okey, pokok keladi pun sama. Pokok keladi dia kita tengok batang dia sebenarnya ada air. Okey, jadi dia dapat mengelakkan kehilangan air pada waktu panas. Okey, jadi selain pada tu daunnya berlilin. Okey, daun berlilin ni untuk mengelakkan kehilangan air lah yang terlalu banyak waktu cuaca panas. Jadi pokok keladi ni adalah mempunyai daun yang berlilin. Kemudian kita tengok pokok getah. Okey, pokok getah ni kalau kita tengok ada satu masa awak tengok kan, daun dia tak ada. Dia macam dah mati, kita nampak macam dah nak mati. Tapi sebenarnya pokok tersebut tak mati. Pokok tu dia memang menggugurkan daun dia. Kenapa dia menggugurkan daunnya pokok getah ni? Okey, dapat mengelakkan kehilangan air. Jadi bila daun kurang, jadi air tidak diperlukan sangatlah. Okey, jadi kat sini dapat mengurangkan penggunaan air lah pada pokok getah tersebut. Jadi dia terpaksa menggugurkan daunnya. Okey, dia menggugurkan daunnya yang kemudian dia akan tumbuh semula. Okey, dia tak akan matilah. Okey, cuma daunnya sikit. Kalau kita tengok, kalau cuaca panas, kita tengok pokok getah, daun-daun dia sikit-sikit je kan. Jadi itu fungsi dia. Okey, fungsi dia. Dia terpaksa meluruhkan ataupun menggugurkan daunnya untuk mengelakkan kehilangan air pada musim cuaca panas dan kering.
Okey, kemudian kita pergi pada musim sejuk, iklim sejuk. Okey, ada setengah tumbuhan yang duduk di kawasan sejuk kan. Okey, jadi macam mana tumbuhan tersebut dapat terus hidup dengan keadaan cuaca yang sejuk? Okey, jadi satu contoh ni pokok mapel. Okey, pokok mapel ni dia mempunyai kulit yang sangat tebal. Okey, pada bahagian batang. Tujuan dia untuk melindungi diri daripada iklim sejuk. Maknanya kalau haiwan tu lemak banyak kan. Okey, tapi kalau tumbuhan ni dia tebal lah. Batang yang tebal, kulit yang tebal. Jadi dia sentiasa mempunyai haba lah. Habanya banyak lah dalam batang tu sebab dia tebal kan. Okey, jadi melindungi diri daripada iklim sejuk. Dia tak akan mati. Okey. Kemudian yang ini ciri-ciri khas yang kita belajar tadi, yang topik kedua, melindungi diri daripada cuaca panas, angin kencang dan cuaca sejuk. Okey, ni daun berbentuk jarum pokok pen lah. Pokok pen macam kita tengok pokok Christmas kan. Daun dia berbentuk jarum. Tujuan dia untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, kemudian kulit yang tebal. Okey, kulit yang tebal ni pun sama. Okey, jadi kat sini kesimpulannya, batang mudah lentur dan daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubat sesuai menjadi duri, batang yang menyimpan air akar yang panjang, berbulu halu, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun dan kulit yang tebal. Okey, itu semua adalah ciri-ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim pada memastikan kemandirian spesies tumbuhan tersebut. Okey, jadi kat sini ada lagi. Okey, pokok bunga kertas akan meluruhkan daun ketika cuaca panas betul. Okey, dia akan gugurkan daunnya macam kat rumah saya lah. Mula-mula saya beli penuh bunga. Tapi bila cuaca panas je, bunga tersebut gugur satu persatu. Sehinggalah pokok saya tu bunganya semua tak ada. Kerana sekarang ni cuaca memang panas. Jadi dia pokok bunga kertas ni dia terpaksa menggugurkan daunnya untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, info sains Okey, kulit yang tebal pada batang tumbuh-tumbuhan dapat melindungi air yang diserap dan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut daripada membeku. Okey, akibat iklim sejuk melampau. Okey, jadi walaupun kulitnya tebal tu umpama macam lemak lah. Dia mengelakkanlah kehilangan air. Okey, mengelakkan air tu menjadi beku. Okey, jadi dia kulitnya kena tebal lah. Bila kulit tebal, jika air itu dia tidak akan membeku. Maknanya ada haba lagi lah pada batang pokok tersebut. Okey, ini kesimpulannya. Okey, musim angin kencang. Okey, ini daripada iklim dan perubahan musim. Okey, musim angin kencang, musim cuaca panas dan kering dan musim beriklim sejuk. Okey, ni ciri-cirinya. Kita boleh senaraikan, boleh kena pasti. Okey, tumbuh-tumbuhannya. Okey, batang dan daun mudah lentur. Contohnya pokok kelapa kan. Okey, daun berpecah-pecah pun pokok kelapa. Daun berbentuk jarum. Pokok apa? Pokok ru kan. Kemudian kita tengok kat sini cuaca panas. Okey, dalam cuaca panas pula. Okey, daun bentuk duri. Okey, batang menyimpan air. Kemudian berbulu halus. Daunnya menggulungkan. Daunnya bergulung. Kemudian daun berlilin. Kemudian meluruhkan daun ketika musim panas. Okey, kemudian kita tengok kat sini yang ketiga, beriklim sejuk. Beriklim sejuk ni batang kulit yang tebal. Membantu dia mengelakkan air daripada batang tu membeku lah. Okey, jadi batang kulit tebal ni membantu mengelakkan air di dalam batang tersebut menjadi beku. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini saya terangkan. Okey, lepas ni saya akan bagi nota. Nota boleh print, tampal dalam buku biru, gunting satu persatu. Okey, kalau tak nak tampal, tak nak print, salin macam biasa. Okey, kemudian saya akan beri latihan. Dan murid jawab. Boleh print, dibenarkan print, tulis jawapan tanpa dalam buku. Okey, sekarang ni tak ada printer, boleh salin. Okey, jadi saya
Saya harap murid-murid dapat menjalankan tugas seperti yang saya terangkan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan sambungan topik hari ini. Kita tengok ada tak nanti minggu depan, kita tengok ada tak topik tumbuhan ni lagi. Kalau dah habis, alhamdulillah lah, kita masuk topik baru. Okey, jadi jalankan tugas yang telah diamanahkan. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Suhaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.